Baik, tetapi dalam masa yang sama persoalan yang bermain di fikiran kita ini adalah bagaimana dan mengapa. Dan ini yang ingin kita ulas dan rungkaikan bersama dengan pakar siasatan penerbangan Kapten Rahmat Omar yang sudah bersedia di Thailand ketika ini. Assalamualaikum Kapten. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kapten, berdasarkan laporan awal yang terima dan visual-visual yang saya pasti Kapten juga terima dalam kumpulan aplikasi WhatsApp dan sebagainya, apa analisis awal yang dapat Kapten kongsikan bersama kami? Baik, melihat pada video-video yang saya terima tu, memang tak syak lagi lah. Mungkin telah berlaku pertumbuhan di udara ya. Saya rasa lebih kepada bilah kipas kedua-dua pesawat tersebut telah bersentuhan. Mungkin kerana terbang terlalu berhampiran. Selain pada tu, kita tak tahu lagi kan. Kita tunggulah pada penyiasat. Kapten, tapi dalam masa yang sama Kapten, kalau kita lihat apabila dua buah helikopter ataupun pesawat terbang di udara, ada jarak-jarak tertentu, jarak selamat antara kedua-dua buah pesawat ini. Dan daripada pengalaman Kapten sendiri, apakah jarak tersebut? Untuk penerbangan helikopter, selalunya kita terbang dalam 1,000 kaki ke bawah lah. Terpulang kepada air traffic control. Tapi separation tu memang kena ada. Dan biasanya kalau dalam pesawat ni, kita tengok kepada kemahiran kedua-dua pilot. Sebab saya tak tahu apa situasi kenapa dia orang terbang berhampiran. Mungkin penerbangan tu dilakukan bersama. Jadi separation tu sepatutnya dia buat ikut persefahaman di antara kedua-dua pilot. Yang ini saya tak berapa pasti sebab kita tak nampak sebelum ni macam mana pattern dia terbang. Kapten, kalau kita lihat juga salah sebuah helikopter berjaya melakukan pendaratan cemas, dan kalau ikut laporan daripada pihak polis, salah seorang ataupun penumpang dalam pesawat yang melakukan pendaratan cemas itu adalah Datuk Ahmad Johari Yahya, dan melihat kepada ini, ada kemungkinan mereka ini sedang melakukan latihan ataupun melakukan penerbangan mungkin recreational. Saya tak pasti jenis penerbangan yang dilakukan, tetapi kedua-dua pilot yang terbang tadi itu kedua-duanya kawan saya lah. Cuma kita lihat, kita dapat lihat helikopter yang merah tu telah membuat pendaratan cemas. Yang biru tu pun dia membuat pendaratan cemas sebab berlakunya auto rotation. Tetapi daripada yang saya tengok tu, dia punya rate of descent tu mungkin tinggi. Dan dia memang straight in, kita panggil straight in auto rotation lah. Dan dia tak sempat nak mengelak apa-apa saja halangan di bawah. Kapten, dalam masa yang sama Kapten, kami boleh bantu kami yang kurang arif mengenai bentuk atau model pesawat ini. Kalau daripada pemerhatian kita dapat lihat jumlah penumpang yang berada dalam pesawat itu 4 orang maksimum ataupun 2 orang. Jadi jelas ia adalah pesawat ringan. Tapi kalau mungkin Kapten boleh kongsikan jenis pesawat dan keupayaan pesawat, berapa tinggi ketinggian maksimum yang boleh pesawat ringan ataupun helikopter ringan ini pergi ataupun kelajuannya. Yang tu pun saya tak dapat pasti lagi jenis helikopter. Cuma saya tahu ianya milik persendirian lah. Okey, Kapten, kalau kita lihat kita lihat sebelum ni ini bukan kali pertama negara kita berhadapan dengan situasi sebegini ataupun industri penerbangan berhadapan dengan situasi kemalangan seperti ini. Kalau nak lihat kemalangan seperti ini dengan kemalangan-kemalangan yang berlaku sebelum ini, apa perbezaan? Adakah ini bukannya kita nak menyatakan berlaku kecuaian ataupun membuat
andaian awal berlaku kecuaian, tetapi banyak perkara yang boleh berlaku dalam kokpit itu yang kita sendiri tidak tahu dan mungkin terlalu awal untuk kita nyatakan. Tapi adakah terdapatnya kemungkinan berlaku miscommunication ataupun kecuaian ataupun mungkin technical faulty yang menyebabkan insiden ini boleh berlaku? Kemungkinan ya. Apa yang berlaku di sini ialah tidak adanya situation awareness ataupun ada satu ketika di mana salah seorang terleka ya, dan tidak dapat mengangkat jarak pesawat yang satu lagi daripada pesawatnya. Kapten, saya tahu permintaan saya selepas ini mungkin sedikit sukar, tapi Kapten juga sebutkan tadi Kapten mengenali kedua-dua juruterbang dan mungkin kalau Kapten tidak keberatan untuk berkongsi pengalaman ataupun mungkin ialah kita dalam komuniti pilot ataupun juruterbang ini mereka sangat akrab dan saling mengingatkan mengenai prosedur dan berkongsi mengenai pengalaman ataupun sebarang aktiviti sukan aviation, sport aviation seperti ini. Mereka ini juruterbang yang mempunyai hours of flying yang mencukupi ataupun bagaimana Doktor Kapten? Datuk Ahmad Jawari pernah terbang dengan saya. Jadi saya tahu dia memang seorang pilot yang mempunyai hours yang banyak. Ya, Datuk Ahmad Johari adalah yang menaiki ataupun mengemudi helikopter yang melakukan pendaratan cemas di hadapan sekolah tu, ya. Ya. Yang pilot seorang lagi tu memang seorang pilot yang mempunyai pengalaman yang luas. Dia lagi banyak pengalaman daripada Datuk Ahmad Jawari dari segi penerbangan. Dan biasa terbang dengan saya dan saya pernah melakukan penerjunan juga daripada pesawat beliau. Baik, kita harapkan ahli keluarga mangsa yang terlibat tabah dengan kemalangan ataupun dugaan dan cabaran ini dan pastinya dalam komuniti aviation juga mengharapkan akan ada satu penyelesaian ataupun mencari di manakah punca sebenar kemalangan, bukan untuk menyalahkan mana-mana pihak tapi untuk memastikan insiden ataupun kejadian seperti ini tidak lagi berulang, kerana setiap kali saya pasti setiap juruterbang atau mereka yang bergelar kapten ini mempunyai ataupun mempunyai satu misi ataupun prinsip mereka ingin mendarat dengan selamat setiap kali mereka melakukan penerbangan. Tapi apapun, terima kasih Kapten di atas perkongsian itu tadi dan kita harapkan kejadian seperti ini sekali lagi tidak berulang